Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Ismawati Mokhtar. Hari ini kita nak belajar bab 6 cahaya dan optik. Subtopik yang terakhir 6.6 pembentukan imej oleh cermin spera. Standard pembelajaran 6.61 menentukan kedudukan imej dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh pertama, cermin cekung, kedua, cermin cembung dan 6.62 berkomunikasi menerangkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan. Imej yang dibentuk oleh cermin satah. Yang ni dah tiada dalam silibus kamu tingkatan 4, tetapi kita akan ulang kaji balik imej yang terbentuk oleh cermin satah yang kamu telah pelajari semasa di tingkatan ataupun di menengah bawah ini adalah ciri-ciri imej yang dibentuk oleh cermin satah Ini kamu boleh lihat sendirilah cermin yang ada pada dinding yang ni pada meja itu sendiri Di antara ciri-ciri adalah tegak, maya, songsang sisi, saiz imej sama dengan saiz objek dan jarak imej dari cermin adalah sama dengan jarak objek dari cermin. So ini adalah antara ciri-ciri yang terhasil daripada cermin satah Hukum pantulan cahaya. Ini pun kita ulang kaji balik. Jadi ini adalah gambar rajah sinar bagi cermin satah Apabila kita ada sinar 7, maka kita dapatlah sinar pantulan yang terhasil daripada cermin satah tersebut sinar 7 adalah sinar cahaya yang dihalakan ke arah cermin satah, manakala sinar pantulan yang dipantulkan oleh cermin satah garisan normal ataupun normal adalah satu garisan yang dilukis berserenjang dengan cermin satah pada titik di mana sinar 7 menghala ke cermin. Ini sinar garis normal lah yang putus-putus ni dia 90 darjah daripada cermin Sudut 7i pula adalah sudut di antara sinar 7 dan normal. Dia ada kat sini lah antara sinar 7 dan normal kat sini Dan sudut pantulan pula adalah sudut di antara sinar pantulan dan normal. Daripada garisan normal hinggalah pantulan Disimbolkan dengan R bagi sudut pantulan dan I bagi sudut 7 Jadi hukum pantulan cahaya menyatakan bahawa sinar 7, sinar pantulan dan garis normal berada dalam satah yang sama. Ini yang pertama dia yang kedua, sudut 7 bersamaan dengan sudut pantulan iaitu I sama dengan R. Sebab bila kita kira sudut I ni dia akan sama dengan sudut R Jadi ini adalah hukum pantulan. Gambar rajah sinar pantulan cahaya pula kita tengok untuk gambar rajah cermin satah cermin lurus. Jadi cara nak melukis dia cuba ingatkan kembali juga Pertama, lukiskan imej pada bahagian cermin yang bertentangan dengan gambar objek lah. So kita ada objek ni di bahagian hadapan cermin. So yang di belakang nampak ada garis-garis ni sebenarnya tak ada apa-apa lah sekadar keadaan yang legap. Belakang cermin tu kan legap Jadi kita lukis balik imej dia dengan garisan putus-putus, sama besar, sama saiz dan sama tegak yang kedua kita lukiskan sinar cahaya daripada imej ke mata pemerhati. Daripada imej ni kita lukis dua garisan sinar masuk ke mata lah dengan anak panah. Dan sinar yang sebelum cermin ni dalam keadaan putus-putus juga Dan yang masuk ke mata kita ni lurus lah Dan lukiskan pula kita dah ada garisan yang tadi yang terus masuk ke mata kita ni. Jadi kita sambung saja garisan ni daripada objek ni pergi kepada setiap garisan Kita ada dua garisan lah
Jadi lukis sinar cahaya daripada objek ke titik di mana sinar cahaya itu menyentuh cermin dan terpantul ke mata kita. Seperti sinar ni lah. Ya. Okey, jadi nak elok lagi sebenarnya kamu buat garisan garis normal di tengah ni ya. 90 darjah. Jadi kamu nampaklah sinar pantulan dan sinar tuju. Ya, sinar tuju yang ni sinar pantulan. Iaitu sudut dia adalah sama. Ya. Okey, cermin yang ni masuk dalam silibus kamu ya, iaitu cermin cembung ya. Jadi cermin cembung ni apa ya? Cermin berbentuk spera yang kita boleh bayangkan seperti sebenarnya dia satu bulatan spera ya, di mana kita potong sebahagian dia lah ya. Kemudian salah satu sisinya disada perak untuk jadi legap untuk membentuk permukaan yang memantul cahaya ya. Okey, jadi ni katalah satu bulatan ya. Jadi sebenarnya kita bahagi duakan dia dan kita ambil sebahagian kecil dekat depan ni lah ya. Jadi permukaan yang memantulkan cahaya di bahagian depan ni lah ya. Di bahagian depan ni disadukan dengan perak ya, supaya kita dapat bahagian yang boleh memantulkan cahaya ya, yang shiny, yang berkilat ya. Bahagian depan ni lah. Bahagian belakang ni dia legap je lah. Jadi kita buat macam garisan-garisan tu nak menunjukkan keadaan yang legap ya. Jadi cermin cembung disada perak pada bahagian luar spera. Di bahagian luar ni lah ya, supaya dapat memantulkan cahaya. Okay, ini adalah gambar rajah sinar dia. Jadi kita nampak kat sini cermin cembung ni dia mencapahkan cahaya. Bila sinar cahaya mengenai dia, dia akan mencapahkan cahaya. Mana cahaya ni sebenarnya terpantul dan dia jadi nampak seperti tercapah ya. Dan dia datang pada mana? Dia datang daripada titik fokus di belakang cermin ni ya. Okey, istilah optik ya, kutub P ya, kutub P ya, nampak ya, PFC ya, adalah titik pusat cermin melengkung. Yang ni, yang tengah ni, P ni. Okey, pusat kelengkungan C, okey, dia adalah pusat geometri sfera yang melengkung di mana cermin dibuat. Okey, sebenarnya kalau dalam bulatan dia adalah titik tengah ya, iaitu jejari bulatan lah. Okey, itu adalah C, sebab tu dia kata pusat geometri ya. Simbol dia C besar lah ya. Okey, paksi utama garisan tengah ni lah ya, garis yang melalui kutub P dan pusat kelengkungan C ya. Okey, jejari kelengkungan CP ya. Okey, ini CP ni jejari kelengkungan dia lah. Cikgu dah beritahu tadi. C ni sebenarnya titik tengah bulatan ataupun jejari bulatan. Jadi C, daripada C hingga ke P ni ya, titik pusat cermin lengkung ni ya, kita panggil jejari kelengkungan CP lah ya, iaitu jarak di antara kutub P ke pusat kelengkungan C. Okey, fokus utama pula F. Okey, F ni sebenarnya separuh daripada C. Dudukan dia ya. Jadi titik pada paksi utama di mana semua sinar yang selari dengan paksi utama mencapah selepas dipantulkan. Okey, apabila kita kenakan cahaya pada permukaan cermin, dia akan memantulkan cahaya. Okey, cahaya ni sebenarnya ya, dia datang daripada satu titik di belakang cermin, iaitu titik fokus dia lah ya. Dan titik fokus ni kita simbolkan M besar ya, sama seperti sebelum ini. Dan F ni sebenarnya kalau nak tahu kedudukannya, dia adalah separuh daripada nilai panjang C ni. C separuh daripada bulatan ataupun jejari. Okey, F ni separuh daripada jejari C ni. Okey, itu nilai bagi titik fokus bagi cermin cembung ya. Jadi ini istilah optik dia ya. Dan panjang fokus pula adalah jarak di antara P ya, pusat kelengkungan dia ni ya, titik dia hinggalah pada F. Itu panjang fokus dia lah ya, hingga pada fokus utama F. Okey, pantulan cahaya oleh cermin cembung ya, kita nak tengok lagi. Hukum pantulan cahaya dipatuhi ya. Bagaimana dikatakan dipatuhi itu ya. Okey, ini adalah garisan sinar ya, yang melalui dia ya. Jadi yang pertama, satu sinar cahaya yang diarahkan ke pusat kelengkungan C dipantulkan oleh cermin yang mengikut lintasan yang sama. Okey, ada satu garisan yang akan pergi terus menuju ke C.
Cuma yang ni putus-putus sebab tak nampak, dan yang di luar ni garisan lurus sebab yang tu garisan yang dipantulkan. So ini adalah garisan yang pertama lah, ya, dan garisan-garisan ni semuanya mematuhi hukum pantulan, ya. Okey, garisan yang kedua pula, satu sinar cahaya, okey. Kalau tadi yang menuju, ya, seolah-olah dia menuju ke C. Okey, yang kedua ni satu garisan yang selari dengan paksi utama. Okey, apabila dia kena cermin, dia akan terpantul. Dia terpantul daripada mana? Sinar yang terpantul ini datang daripada titik fokus F. Sebab tu di sini garis putus-putus diunjurkan ke titik fokus. Dan garisan ni adalah lurus sahaja, ya. Iaitu satu sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dipantulkan oleh cermin melalui titik fokus, ya. Okey, ini garisan yang kedua lah, ya. Okey, yang ketiga garisan yang kita ada adalah satu sinar cahaya yang diarahkan ataupun ditujukan ke titik fokus, ya. Okey, inilah nampak yang tadi dia asal lurus, lepas tu dia terpantul daripada titik fokus. Yang ini seolah-olah dia menuju ke titik fokus. Okey, kita buat garisan putus-putus menuju ke titik fokus ni. Dan selepas dia kena cermin, ya, dia akan dipantulkan dan dia akan bergerak selari dengan paksi utama. Okey, ini adalah garisan sinar yang ketiga, ya, bagi sinar, gambar rajah sinar, cermin, cembung. Okey, ciri-ciri imej yang dibentuk oleh cermin cembung, ya. Jadi kita tengok, ya. Apabila objek berada jauh daripada cermin, ya. Yang ni kita letak objek jauh daripada cermin, ya. Jadi bila kita lukis, pertama garisan yang selari dengan paksi utama dan dia akan terpantul. Pantulan ini sebenarnya datang daripada titik fokus di belakang cermin, ya. Jadi yang ni adalah garisan yang diunjukkan dan garisan ini sebenarnya mestilah semuanya lurus dan satu garisan, ya. Okey, yang kedua kita akan lukis garisan sinar terus menuju ke titik C. Okey, ini cara kita nak lukis, ya. Gambar rajah sinar dia dan nak dapatkan ciri imej dia, ya. Daripada 3 garisan tadi kita akan ambil 2 sajalah, ya. Jadi ini yang kedua, dia menuju ke titik C, ya. Jadi di mana dia bertemu garisan tersebut? Adakah di bahagian depan ataupun di bahagian dalam cermin tersebut, ya. Nampak jelas dia bertemu di bahagian dalam ni, ya. Jadi tempat pertemuan ini adalah imej. Dia terbentuk di belakang cermin, ya. Jadi kita buat garisan putus-putus tegak dan kita lambangkan ataupun simbolkan dengan I. Jadi imej ini adalah sifat dia maya, tegak dan lebih kecil daripada objek. Okey, ini 3 ciri dia lah, ya. Maya, tegak, kecil daripada objek, ya. Kenapa maya, ya? Sebab objek berada di depan cermin. Sekarang ni imej berada di belakang cermin. Kita akan letak skrin di bahagian depan, ya. Dia letak seperti kantar di belakang dia. Kalau untuk cermin kita akan letak di bahagian depan, maka kita tak nampaklah imej yang terhasil, ya. Sebab imej itu terhasil di belakang cermin. Jadi itu adalah imej maya yang tak boleh dilihat pada skrin. Okey, tegak sama kedudukan lah. Kecil pun sama dari segi ketinggian dia lebih rendah daripada objek. Okey, yang ni lah, imej ni terbentuk di belakang cermin. Sebab itu dia dikenali sebagai imej maya. Jadi bila buat eksperimen kan boleh nampak lah, ya. Bila kita letak skrin memang tak nampak pada skrin. Skrin kalau untuk cermin dalam fenomena pantulan kita akan letak di bahagian hadapan cermin, ya. Okey, ni objek berada dekat dengan cermin. Tadi objek jauh, ya, sama ada lebih besar daripada F ke, ya, dan sebagainya lah. Okey, kita akan buat garisan yang kedua, objek yang kedudukan dia yang kedua iaitu berada dekat, ya, kurang daripada F misalnya, kan. Jadi seperti biasa kita akan lukiskan 2 garisan sinar untuk melihat pembentukan imej dia, ya. So yang pertama garisan yang selari dengan paksi utama dan bila dia kena cermin dia terpantul. Pantulan ini datang daripada titik fokus F di belakang cermin. Ini baru satu garisan, ya. Okey, yang kedua kita akan lukis garisan yang menuju ke titik C, ya. Di mana bahagian dalam ni semua kita buat putus-putus sebab sinar itu tidak kelihatan. Di luar cermin ni semua garisan lurus sebab sinar itu kita boleh lihat, ya, apabila kita buat eksperimen, ya. Dan di mana dia bersilang itulah imej.
Okey, so image dia kita dapat juga tegak ya. Jadi kita boleh bandinglah adakah sama imej yang terhasil untuk objek dekat dengan objek yang jauh. Jadi secara keseluruhannya imej terhasil ini adalah maya, tegak, lebih kecil daripada objek, juga berada di belakang cermin. Jadi cermin cembung ni sebenarnya dia tidak dipengaruhi oleh kedudukan objek. Di mana kamu letak, ciri dia sama saja. Maya, tegak dan lebih kecil dan dia terbentuk di belakang cermin lah. Sebab itu dia adalah maya. Jadi kedudukan objek tidak mempengaruhi ciri-ciri imej yang terhasil oleh cermin cembung. Jadi kalau kita nampak ni yang lebih dekat ni dia besar. Tapi kalau tengok kat lukisan ni lebih kurang. Tapi sepatutnya imej ni dia lebih besar daripada imej yang terhasil bagi objek yang jauh. Lebih kurang kalau kamu ingat balik untuk kanta, yang ni sama sifat kanta cekung iaitu maya, tegak dan lebih kecil. Bezanya fenomena. Kanta fenomena dia adalah pembiasan, manakala cermin fenomena dia adalah pantulan. Tapi ciri imej dia sama, tapi kedudukan tidak sama. Dan gambar rajah lukisan dia pun ada perbezaan gambar rajah sinar dia sebab ini fenomena pantulan. Dia tak samalah dengan pembiasan Okey, so ini secara keseluruhan lah kedudukan imej yang dibentuk oleh cermin cembung. Bagi objek jauh U lebih besar daripada F ataupun objek dekat U kurang daripada F. Kedua-duanya dapat ciri-ciri imej yang sama So kalau yang untuk yang jauh ni jarak imej dia V kurang daripada F, duduk di belakang cermin. Jadi maya, tegak diperkecilkan. Okey, yang untuk jarak dekat ni juga sama, V kurang daripada F dan dia duduk di belakang cermin. Ciri dia adalah maya, tegak dan diperkecilkan. So di sini kita nampak ketinggian imej untuk jarak dekat ni lebih tinggi daripada ketinggian imej bagi jarak jauh. Ini nampak jelas Okey, kita tengok pula ciri-ciri yang ada pada cermin cekung Jadi cermin cekung ni pula sama juga, dia berbentuk spera. Kita anggaplah satu spera, kita bayangkan yang telah dipotong kemudian disadu perak pada salah satu bahagian untuk membentuk permukaan yang memantul cahaya Jadi cermin cekung ni disadu perak juga pada bahagian dalam spera. Kalau cermin cembung di bahagian luar. Di bahagian luar tadi kan. Kalau cermin cekung dia di bahagian dalam sebab kita nak ambil bentuk yang cekung tu. Yang disadu dengan perak supaya dia berkilat dan dapat menghasilkan pantulan cahaya yang baik. So di bahagian luar ni dia legak lah yang kita buat garisan-garisan ni. So ibarat satu bulatan, satu bahan yang bulat, kita potongkan, kita ambil sebahagian dia. Dan bahagian kita nak tu sama ada cekung ataupun cembung, kita sadukan dengan perak. Kalau cembung, kita sadukan di bahagian luar. Tapi sekarang cekung, kita sadukan di bahagian dalam. Ini bahagian dalam. Kamu boleh nampak gambar rajah ni lah. Okey, pantulan cahaya oleh cermin cekung. Kita nak tengok gambar rajah sinar dia. So, cermin cekung ni dia ada gambar rajah sinar mengikut beberapa jarak objek. Yang pertama, satu sinar cahaya melalui pusat kelengkungan dipantulkan oleh cermin mengikut lintasan yang sama. Okay, kita akan lukis garisan ni, garisan yang menuju ke titik C Okey, itu garisan dia. Okey, garisan yang kedua pula, satu sinar cahaya yang melalui titik fokus F dipantulkan oleh cermin dan dia jadi selari. Okey, kalau yang tadi dia terus menuju ke titik C lah. Anak panah dia ke bawah dan naik ke atas. Kalau yang ni pula dia datang terus daripada bawah menuju ke titik fokus. Dia kena cermin, dia terpantul, maka dia bergerak selari. So ini adalah garisan sinar yang kedua. Okey, garisan sinar yang ketiga pula adalah yang bertentangan yang tadi. Satu sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dan dipantulkan terus melalui F titik fokus dia. Dia bertentangan dengan garisan yang kedua ni. Iaitu satu garisan yang selari dengan paksi utama ke atas. Bila dia kena cermin, dia terpantul terus menuju ke titik fokus dia.
Ya, so ini adalah garisan yang ketiga. Tapi bila kita lukis gambar Raja Sinar, kita tak lukis tiga-tiga lah. Kita akan lukis 2 daripada 3 ini, ya. Okey, kita nak tengok gambar Raja Sinar dia, ya. So ini yang pertama, kita ambil objek yang paling jauh, ya. Jadi di sini objek dia lebih besar daripada 2F. Jadi untuk lukiskan dia macam biasa, kamu lukis siap-siap pasir utama. Kamu buat cermin cekung, ya, dan dia ada titik kelengkungan dia P, ya. Kalau kantar pusat optik. Kalau cermin dipanggil titik kelengkungan, ya. Okey, kita ada titik fokus dan kita ada C. C ni 2 kali ganda titik fokus lah. Sebab F kan separuh daripada C. So kalau C sekali ganda daripada F, ya. Dan objek kita lebih jauh daripada C ataupun istilah sebelum ni kita guna objek dia U kurang daripada lebih besar daripada 2F. Sebab C ni sebenarnya sama dengan kedudukan 2F, 2 kali ganda titik fokus, ya. So kita tengok gambar Raja Sinar dia, ya. Okey, sentiasa terletak di antara pusat kelengkungan dan titik fokus, ya. Okey, kita akan dapat 2 garisan lah, ya. Kita akan lukis 2 garisan, ya. Jadi yang pertama, sinar yang selari dengan paksi utama, bila dia kena ke cermin, dia akan terpantul menuju ke titik fokus. Ini garisan yang pertama lah. Okey, yang kedua kita ambil, dia terus pergi ke titik fokus. Bila dia kena cermin, dia akan jadi selari. Okey, di mana dia bertemu, itulah image. Ni kita dapat image, kita simbolkan dia sebagai I. So, image di sini nampaklah dia adalah songsang, ya. Dan jika objek ada di sebelah kanan dan ke atas, image di sebelah kiri ke bawah, ya. Jadi image songsang ni, ya, dia bertentangan dengan objek lah, ya. Dan kalau kita nampak, ya, objek dengan image ni terbentuk di tempat yang sama, ya. Jadi bila dia duduk di tempat yang sama, dia tidak bertentangan, maka itu adalah ciri bagi image yang nyata. Sebab bila kita letak cermin, kita nampak pantulan ni, ya. Okey. Okey, di sini kita nampak ciri dia adalah lebih kecil daripada objek. Jadi keseluruhannya dia adalah nyata, songsang dan lebih kecil daripada objek. Okey, tadi yang pertama kedudukan dia, sekarang kedudukan dia berada pada 2F. U sama dengan 2F, ya. Image terletak di pusat kelengkungan. Yang ni juga image terletak di pusat kelengkungan, ya. Jadi kita akan dapat image songsang juga, ya. Okey, so yang pertama kita akan lukis garisan sinar ni lah, selari dengan paksi utama. Kena ke cermin, dia akan terpantul menuju ke titik fokus, ya. Okay, yang kedua dia menuju ke titik fokus, kena cermin dia selari. Okay, di mana dia bertemu, itulah image. Jadi kita nampak, ya, image ni terhasil pada kedudukan yang sama dengan objek dia. Okay, jadi image dia adalah songsang, ya, sebab dia bertentangan dengan objek, ya. Dan dia juga adalah sama saiz. Jadi keseluruhannya dia adalah songsang nyata, songsang sama saiz. Macam tahu nyata sebab kedudukan dia adalah berada di hadapan cermin, ya, sama kedudukan dengan objek. Okey. Yang dikatakan maya bila dia terbentuk di belakang cermin. Baru itu dikatakan maya, ya. Sebab ini pantulan, ya. Kita tengok sinar di bahagian hadapan sahaja. Okey, yang seterusnya kedudukan yang ketiga, U berada di antara F dan 2F. Lebih besar pada F, lebih kecil daripada 2F. Okey. So, jadi kita akan lukis gambar Raja Sinar dia. Yang pertama, selari dengan paksi utama, kena ke cermin, dia terpantul menuju ke titik fokus. Okey, yang kedua, dia menuju ke titik fokus, kena cermin, dia jadi selari. So, di mana dia bertemu, itulah image dia. Jadi, image dia adalah songsang. Okey. Dan dia adalah nyata serta lebih besar daripada objek. Besar kecil ni kita ukur sajalah ketinggian dia berbanding dengan objek di bahagian atas, ya. Okey, seterusnya kedudukan pada U sama dengan F, ya. Jadi sini sebenarnya image terbentuk di infinity, ya. Sinar cahaya daripada titik yang sama pada objek akan memantulkan image dari cermin dan tidak akan mencapah ataupun menumpu pada cermin selepas pantulan.
sinar cahaya bergerak selari antara satu sama lain. Nampak? Tak ada pertemuan di bahagian atas, di bahagian bawah pun tak ada. Okey, so garisan sinar yang pertama yang ni lah ya. Dia pergi selaring titik, selaring paksi utama. Kena cermin dia akan menumpu ya ke titik fokus. Okey. Okey, yang kedua ni dia menuju ke titik C. Jadi dia tidak bertemu di belakang cermin dan juga tidak bertemu di depan cermin. Maka kita kata image ni adalah infinity. Ya. Jadi ciri dia adalah, kita boleh kata image infinity ni dia adalah maya, tegak dan diperbesarkan. Ya. Okey. Okey, seterusnya kedudukan yang dekat iaitu U kurang daripada F. Ya. Imej terbentuk pada sebelah yang berlainan pada cermin. Kan tadi semua kecuali yang U sama F lah. Yang sebelum tu imej terbentuk di depan cermin. Sekarang ni tak dapat lukis depan cermin, diunjurkan terus ke belakang baru dapat imej dia lah. Ya. Jadi imej terbentuk di belakang cermin. Ya. So garisan sinar dia yang ni ya. Yang pertama selaring paksi utama. Dan bila kena cermin dia terpantul menuju ke titik fokus. Okey, yang kedua menuju ke titik C ni. Ya. Kita buat lurus saja. Cuma lepas cermin kita kena buat putus-putus. Okay, di bahagian depan ni tak ada pertemuan garisan tersebut. Maka kita kena unjur ke belakang sehingga dia bertemu dan kita dapat imej yang putus-putus menunjukkan imej tu adalah maya. Ya. Jadi dalam keadaan ini imej adalah tegak dan maya. Dan imej ni juga lebih besar daripada objek. Ya, dan dengan kata lain dimensi imej lebih besar pada objek. Maksudnya dia diperbesarkan lah. Ya. Jadi imej ni nampak putus-putus, kamu dah tahu dia maya. Ya, dan dia juga tegak. Ya, dan diperbesarkan. Kenapa maya dah diberitahu tadi? Sebab dia terbentuk di belakang cermin. Ya. Jadi takkan kelihatan apabila kita letak skrin sama ada di depan ataupun di belakang. Tapi skrin kalau untuk pantulan kita letak di bahagian depan. Depan cermin ya, bukan di belakang. Belakang pun tak dapat apa-apa jugalah. Dan belakang kita tak letak sebab dia adalah dalam keadaan legap. Bukannya bersinar. Ya. Okey, yang ni kalau imej yang dibentuk oleh objek pada kedudukan infinity. Ini objek jauh. Ya. Sinar cahaya daripada objek jauh adalah selari. Okey, ini lukisan dia. Ya. Kita akan dapat imej yang nyata. Songsang dan saiz imej ni lebih kecil daripada objek. Ya, ni objek yang infinity. Dia menuju ke titik fokus dan kena cermin di terpantul selari. Okey, yang kedua C ni satu garisan lagi menuju ke titik C. Okey, dan dia terus straight je, lurus saja ke cermin. Ya. Okey, di mana dia bertemu kita dapat imej dia. Ya, imej di sini kita nampak dia adalah nyata, songsang dan lebih kecil daripada objek. Ya, sebab objek infinity ni dia besar dan tak terhingga lah. Ya. Jadi ini adalah keseluruhan ya, kedudukan imej dan ciri imej yang kita bincangkan sebentar tadi lah. Ya. Tadi kita buat secara lukisan gambar rajah sinar dia. Ya. Jadi anda boleh tengok sini lah. Bermula pada objek di infinity sehinggalah objek ya, kurang daripada titik fokus. Yes. Ini adalah kedudukan imej dia. Dan last kali ni adalah ciri-ciri imej dia. Kalau kamu tengok ciri-ciri ni sama je dengan kantah cembung. Ya. Kantah cembung ya, bagi cermin cekung. Tapi dari segi lukisan, dari segi fenomena dia tak sama. Cuma ciri saja sama. Okay. Sama juga dengan cermin cembung tadi. Ya. Ciri dia adalah sama dengan kantah cekung. Okay. Ciri-ciri terhasil lah. Tapi dari segi lukisan, dari segi fenomena, kedua-dua tak sama. Ya, kalau cermin pantulan, kalau kantah dia adalah pembiasan. Gambar rajah sinar pun tak samalah. Ya, sebab kita lukis ya, mengikut hukum ataupun fenomena dia. Ya. Okey, kita tengok pula aplikasi pantulan cahaya. Ya. Kalau cermin satah, antaranya kita buat periskop. Periskop ni kita boleh melihat sesuatu objek yang terhalang ya. Iaitu di sini dia memantulkan cahaya daripada objek ke mata pemerhati bagi menghasilkan imej maya dan tegak. So kita boleh letak cermin kat sini lah. Sebenarnya periskop boleh dibina dengan dua cara. Sama ada kita letak cermin ataupun kita letak prisma.
Kalau prisma dia jadi pantulan dalam penuh, dan kalau cermin dia jadi pantulan. So objek yang terhalang tu ya, sinar cahaya akan kena dia akan terpantul ke cermin pertama, dan cermin pertama pantul ke cermin ke bawah, cermin kedua, dan cermin kedua ni akan pantul masuk ke mata kita. Jadi dia akan memantulkan cahaya daripada objek ke mata pemerhati bagi menghasilkan imej maya, tegak dan sama saiz ya. Ini cermin biasalah, cermin kat rumah kita ya. Kebiasaan dijumpa di dalam almari kedai pakaian untuk memudahkan pelanggan mencuba pakaian. Kat rumah kita pun banyaklah ya. Okey, ini cermin pergigian ya. Dia menggunakan cermin bagi memudahkan doktor gigi melihat bahagian belakang gigi pesakit. Biasanya kita nak besarkan imej. Jadi kalau besarkan imej, dah tentu ini adalah cermin cekung. Cuma kita adjust kedudukan jarak objek dia lah ya. Jarak objek mana yang dia akan menghasilkan imej yang besar. Kamu tengok baliklah lukisan-lukisan yang kita telah buat tadi ya. Okey, kalau tadi cermin cekung, yang ni cermin cembung. Okey. Jadi antara ni cermin pandang belakang pada kenderaan, cermin tepi kiri kanan ya. Jadi tujuan dia untuk memudahkan pemandu kenderaan mendapatkan gambaran yang lebih luas pada bahagian belakang kenderaan. Cermin cembung dia tidak berubah mengikut jarak objek. Ciri dia sama saja, iaitu maya, tegak dan diperkecilkan ya. Jadi bila maya, tegak, diperkecilkan, apakah dia punya kelebihan dia yang boleh digunakan sebagai cermin pandang belakang? Dia sebenarnya membesarkan pemandangan kita. Kita punya view tu jadi besar, pemandangan kita jadi lebar. Jadi kita boleh nampaklah kenderaan-kenderaan daripada belakang ya. Dan ini sebagai langkah keselamatan bagi para pemandu lah, dia kena peka keadaan sekeliling dia ya. Itu tujuan dia. Sebab itu imej dia adalah kecil ya yang terhasil. Ini di bucu jalan untuk memudahkan pemandu kenderaan melihat jalan yang melampaui bucu jalan ya. Memang masuk longkang ya. Jadi yang ni bagus untuk melihat pemandangan yang kita tak nampak ya, daripada pandangan mata biasa kita lah ya. Ini cermin penggera anti kecurian di pusat beli belah ya. Kalau tak ada CCTV, boleh guna cermin ya. Biasanya minimarket lah ya. Kalau pusat beli belah ni zaman dulu ya, letak satu cermin ke atas, dia besarkan view. Jadi pekerja yang berada di bahagian hadapan kaunter masih dapat melihat manusia ataupun orang yang berada di antara rak-rak lah. Jadi dia tahu apa yang berlaku ya. Sebab cermin ni dia meluaskan pemandangan ya. Jadi itu tujuan dia. Sebab itu cermin cembung, dia punya ciri imej adalah maya, tegak, diperkecilkan. Diperkecilkan tu supaya lebih banyak imej boleh dilihat. Arti kata lain, meluaskan medan penglihatan ya. Okey, seterusnya kita nak tengok aplikasi lagi. Ini kita tengok balik cermin cekung ya. Iaitu pemantul dalam lampu lempah ya. Iaitu untuk menghasilkan pancaran cahaya yang boleh memancar jauh dengan keamatan yang tinggi dan seragam. Sebab cermin cekung ni dia juga boleh menumpukan cahaya ya. Jadi bila dia boleh menumpukan cahaya ya, maka kita akan dapat keamatan cahaya itu besar ya. Jadi keamatan yang besar, tinggi, biasanya ni untuk stadium ke ya, studio ke, nak dapat keamatan yang lebih jelas ya. Okey, yang ni cermin solid. Kita nak besarkan lagi imej kita lah ya. Kita dapat imej yang besar dan tegak. Jadi kita nampak jelas lah kalau nak solid ke dan sebagainya. Nak picit jerawat ke, semua boleh lah ya. Yang ni sebagai cermin utama dalam teleskop pantulan. Jadi untuk memfokuskan cahaya daripada objek jauh ke kanta mata pada teleskop ya. Okey, kita tengok satu latihan di sini. Rajah menunjukkan seorang budak lelaki berdiri 3 meter di hadapan sebuah cermin. Cermin itu digerakkan 1 meter ke arah budak lelaki. Berapakah jarak baru dia ya antara budak lelaki dengan imej? Kan jarak dia 3 meter. So bila dah digerakkan 1 meter, bermakna dah kurang 2. Jadi jarak antara budak lelaki dengan imej, so jarak dia ke cermin 2. So cermin ke imej 2. So 2 tambah 2, 4. Senang je soalan ni ya. Okey, alat manakah yang boleh digunakan untuk menunjukkan cahaya adalah gelombang melintang ya. Okey, ini kamu dah belajar dalam tajuk bab gelombang sebenarnya ya. So bila maksud dia melintang ya, dia kena ada aktiviti yang menunjukkan dia adalah gelombang melintang. Okay, antaranya kalau kami ingat lagi, iaitu menggunakan blok polaroid. Sebab gelombang melintang ni adalah gelombang elektromagnet
hasil gabungan medan elektrik dan medan elektromagnet yang berserenjang. So polaroid ni boleh halang salah satu daripada gelombang tersebut. Ya, sebab itu dia boleh digunakan sebagai cermin mata hitam ya, untuk membantu menapis sinar cahaya UV. Okay, satu lagi soalan ya, itu jarak seorang lelaki ya, sebuah pasu dan cermin satah lah. Berapakah jarak dalam meter antara pasu bunga dengan imej lelaki? Okey. Imej objek lelaki ni dengan cermin 4. Okey, kalau pasu 3. Okey, dia nak daripada pasu ke imej lelaki. So imej lelaki ni kalau dalam cermin 4 jugalah ya. Okey, kalau pasu 3 ya. So 3 tambah 4 dia jadi 7. Senang soalan ni ya. Kalau kamu tak boleh bayang, kamu lukislah kedudukan imej, sebab imej yang terhasil bagi pantulan dia sama jarak je. Berapa jarak objek, itulah jarak imej. Kamu lukis dan kamu kiralah berdasarkan apa yang soalan nak. Ya. Okey, yang ni rajah manakah menunjukkan pantulan cahaya betul daripada sebuah cermin cekung. Ya. Kalau cermin cekung, kita tahu dia boleh menumpukan sinar cahaya. Ya. Okey, jadi kalau kat sini A dah tentu salah. Ya. B pun salah sebab A dengan B ni dia menumpu di belakang ya. Okey, kita nampak ada satu ya, antara C dengan D nampak macam sama ya. Okey, D ni sebenarnya dia menumpu ke titik lain, bukan titik fokus. C ni betul sebab dia menumpu ke titik fokus. Cermin cekung dia boleh menumpu bila dia sinar cahaya melalui ataupun kita kenakan pada cermin, dia akan terpantul dan menumpu pada satu titik, iaitu titik fokus. Sebab tu D ni salah ya, sebab dia melepasi titik fokus. Okey, yang ni adalah soalan SPM ya. Rajah di bawah menunjukkan satu objek O diletakkan di hadapan sebuah cermin cekung. F adalah titik fokus cermin itu dan C adalah pusat kelengkungan. Okey, apakah maksud titik fokus? Okey, ingat balik, titik fokus adalah satu titik di mana semua sinar cahaya selari ditumpukan selepas pantulan dari cermin. Okey, lukiskan gambar rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk. 3 markah. Ya. So, objek ni objek dekat. Yang ni adalah cermin cekung. Cermin cekung dia memang dipengaruhi oleh jarak objek. So, lukisan dia. Inilah lukisan dia. Ya. Kita akan dapat imej dia terbentuk di belakang cermin. Iaitu maya, tegak dan diperbesarkan. Okey, sambungan soalan tadi. C. Rajah menunjukkan keratan rentas pemantul cekung yang digunakan dalam lampu suluh. Okey, sinar S dari mentor filamen ditujukan ke titik Q pada pemantul cekung. Okey, kamu kena lukiskan lintasan dia yang lengkap lah pada rajah 1.2 ini sendiri ya. Dan nyatakan fenomena dia. So, sebenarnya dia terpantul. Jadi kita nak buat pantulan dia, kita buat garisan normal secara putus-putus sebenarnya. Dan dia terpantul kena ke permukaan kaca. Jadi fenomena ini adalah fenomena pantulan lah ya. Lampu suluh pada rajah 1.2 tidak menghasilkan sinar selari yang cerah. Kurang cerah ya. Dan cadangkan pengemaswayan untuk menghasilkan sinar selari yang cerah melalui aspek-aspek berikut. Okey, yang pertama dari segi kedudukan mentol. Kita nak sinar tu selari kan, dan kita nak dia cerah kan. Sebab sinar bagi cermin cekung ni dia boleh tumpu cahaya. Dia boleh dapat maksimum ya. Jadi pada kedudukan mentol kita letaklah pada titik fokus. Sebab sinar cahaya yang ditumpukan tu dia menuju ke titik fokus. Jadi mentol kita letak ke titik fokus lah. Baru dia dapat maksimum sinar tu ya. Okey, kelengkungan pemantul itu kita tambah lagi lengkung. Tambah kelengkungan pemantul maknanya lagi melengkung dia. Baru dia lebih sinar dia lebih selari ya, lebih maksimum ya, seperti mana yang dikehendakilah. Okey. Cadangkan satu keadaan lain boleh menghasilkan sinar lebih cerah oleh lampu suluh seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.2 ya. Jadi kita gunakan mentor berkuasa tinggilah. Ini antara cadangan yang boleh kita lakukan supaya dia lebih cerah ya. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap video ini dapat membantu kefahaman kamu pada tajuk yang terakhir ini, 6.6 pembentukan imej oleh cermin spiral. Ya, walaupun kita bincang cermin satah, tapi itu sebagai ulang kaji supaya kamu ingat kembali apa yang telah kamu pelajari. Jika kamu suka video ini, bolehlah kamu tekan butang like, share pada mana-mana kawan kamu di media sosial
dan subscribe lah ya bagi yang belum lagi buat demikian, supaya kamu mendapat ya berita yang terkini ataupun video yang terkini ya daripada cikgu. Itu saja daripada cikgu ya. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.